Ada live kosong tu dah kan? Siapa start dulu lah bagi ni tips? Iza. Kejap, dah go live kan? Ada tak? Belum. Sekejap. Kat situ dah keluar live tu dekat Kat saya dah keluar dah. Browser ni. Saya punya belum. Tapi ada kosong viewer kan? Oh. Okey dah. Saya punya belum ni. Oh, public. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. So sementara kita nak tunggu ada rakan-rakan yang lain untuk join. So kita ni sekejap kita ada setting sikit yang perlu kami betulkan. Okay, sekejap. Okay, siapa yang dah tengok live ni, jangan lupa untuk share banyak-banyak, bagi love banyak-banyak kan. Bagi energi kat kita orang juga. Okay, minta untuk share banyak-banyak. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua follower kami and rakan-rakan yang sudilah untuk join kami punya live hari ini. So kami nak welcome anda semua, okay? Welcome to The Phil Show. Alright. Kami akan Welcome. Alright. So The Phil Show ni kami akan kupaskanlah isu-isu, taklah isu, just kami akan terangkan kepada anda semua bagi energi kat kita orang. Info berkenaan takaful lah mostlynya kan. Okay, so untuk hari ni tajuk kita ialah tips untuk memiliki takaful yang netizen perlu tahu. Kan, ramai yang since pandemic ni ramai yang mencari takaful, ramai yang mencari insurans, tak kisahlah dalam apa-apa pun, tapi mesti ramai yang tak tahu kan nak macam mana. Yelah, ada yang tak tahu apa yang okey, yang ni okey ke tidak, company ni okey ke tidak, terlalu banyak persoalan-persoalan. So hari ini kami akan berikanlah sedikit tips untuk anda semua supaya insya-Allah lah memudahkan anda semua untuk memiliki plan takaful selepas inilah kan. Alright, sebelum tu saya ingin memperkenalkanlah rakan-rakan seperjuangan saya hari ini. Yang pertama adalah Khairul Fatasha. Okay, Akram. Hai, Assalamualaikum. Hai. Siti Norlia. Hai. Okay, dan juga Firdaus Hasnan. Hai. Okay. So minta lagi sekali lagi untuk korang share, bagi kami love. Okay. Supaya live ni dapat semua orang lah boleh tengok. Okay. Okay, dah share semua? Okay, let's start. Okay, since tajuk kita hari ni, tajuk kita hari ni lagi sekali saya ulang, tajuk kita hari ni ialah tips memiliki takaful yang netizen perlu tahulah. Tips kami tak banyak tapi harapnya membantu anda semua untuk memiliki satu plan takaful. Since kita tahu COVID, pandemic, masing-masing ada yang baru start kan, ada yang baru terfikir untuk ada. So inilah masanya untuk korang, maksudnya kami memberi tips, harapnya membantu anda semualah. Okay, saya menjemput Siti Norliah lah untuk memberikan sedikit tips daripada beliau. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Iza. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih juga kepada yang bersama kita hari ini. InsyaAllah tak banyak pun yang kita nak share sebab 30 minit je insyaAllah, tapi kita cuba bagi yang mencakap sedikit tips yang betul-betul boleh diguna pakai lah untuk kita di luar sana lah insyaAllah, untuk memilih takaful yang terbaik untuk diri kita. Okay, antara tips yang saya boleh bagi saya lah okay, pertama sekali bagi kita orang luar di sana, first thing first, kita kena ada basic knowledge. Apa yang sebenarnya kita nak ambil? Apa plan yang kita nak? Kita kena faham, kita kena tahu apa yang kita
nak ambil. So dapatkan sikit knowledge ni tak susah pun nak cari sebenarnya, kita boleh Google je. Google je apa yang kita nak. Mungkin kita nak cari protection untuk kita punya diri, means sama ada medical card ke, tentang income protection ke, tentang hibah ke. Banyak sangat dekat website, banyak sangat. So just type, dia akan keluar. So before kita jumpa agent, kita dah ada knowledge lah kat situ. Okay, bila kita dah ada knowledge, so kita dah tahu dah apa yang kita nak. Benda ni mendapati kat kita dah, so inilah kita nak. So bila kita jumpa agent, lebih mudah communication kat situ. Communication tu lebih lancar dan agent lebih faham apa yang kita nak. Dan agent insyaAllah akan advice yang terbaik untuk kita seperti yang kita mahukan lah. Mendapati kita punya keperluan dan juga kemampuan kita insyaAllah. Kat situ kita dah dapat dah. So means tak adalah kita bayar bulan-bulan sebab kita tak tahu apa yang kita perlukan. Tak tahu apa yang kita ambil. So rugi sangat-sangat. Kan, rugi sangat-sangat. Takaful ni umpama macam kita create satu harta tau. Lebih kurang macam tu. Okay, itu poin pertama daripada saya. Okay, poin kedua daripada saya juga. Takaful ni kadang-kadang orang rasa rugilah ambil takaful. Kan, selalu kita dengar kan, rugilah ambil takaful. Tapi sebenarnya kita ambil takaful ni sebenarnya umpama kita transfer kita punya risiko keuangan di satu tempat yang lain sebenarnya. Dia umpama macam gini. Kita buat takaful ni sebenarnya kita keluarkan duit. Kita bukan sekadar kita keluarkan duit, tapi kita alihkan duit tu, kita letak ke dalam satu tempat yang lain. Contoh kita, biasa kita simpan duit dalam wallet kan. Kita ambil contoh sebahagian duit kita, contoh RM20 ke RM10 kan, kita alihkan masuk dalam wallet satu lagi. So sebenarnya wallet satu lagi ni adalah untuk kecemasan kita. Sama ada kecemasan umpama macam accident, sakit kita. So tak adalah kita gunakan saving yang sedia ada dalam wallet kan. So save saving kita kat situ, selamatlah. Sebab kita dah transfer kita punya kewangan tadi dekat satu tempat yang lain. Kan? Simple tak? Alhamdulillah. So mungkin saya boleh pass dekat Izzah semudah untuk next. InsyaAllah. Okay, so thank you kepada Siti Nordia. So dapat kan poin yang tadi? Okay, harap ada dengar baby pun dapat suara anak-anak kan. Sebab kami semua di rumah, bersiaran langsung daripada rumah. So lockdown kan, so biasalah macam ni. Okay, so terima kasih. Kalau kita tengok poin tadi, knowledge kan, semua orang kena tahu, semua orang kena ada kesedaran untuk ambil tahu. Sebab benda ni bukan untuk kami, benda ni adalah untuk anda dan keluarga anda. And then lagi satu poin tadi yang saya dapat ialah transfer risiko kewangan. Kan? Kita transfer risiko kita. Kita tak nak anything happen. Apa-apa yang jadi kan ialah maksudnya akan jadi something kesusahan kat kita ke apa, kita nak macam itulah kalau boleh. Okay, seterusnya lah kita nak tengok idea daripada rakan-rakan saya yang lain pula. So saya persilakan Fidel Hasnan. Okay, Assalamualaikum. Okay, so sebenarnya banyak so banyak sebenarnya tips memiliki takaful yang perlu netizen tahu, tapi yalah kadang ada yang terlepas pandang. Okay, so sekarang ni saya akan share sikit lah tips perlu netizen tahu. Okay, so point saya adalah never get enough coverage. Okay, so maksudnya cukup tak coverage kita yang sedia ada sekarang ni. Okay, so bila kita last review untuk kita punya coverage ni. Okay, so sebenarnya the more progress in life. So maksudnya kehidupan kita semakin maju. Contohnya macam pekerjaan kita lah. Okay, so gaji akan meningkat setiap tahun. So komitmen bertambah. Okay, so lepas tu the more money we make, the more commitment. Okay, so daripada gaji kita tu, banyak gaji yang kita dapat, lagi banyak komitmen yang kita tambah. Contohnya macam kereta, kita nak beli rumah lagi. Contoh macam ada anak. Okay, so kena increase coverage. Okay, so coverage tu kita kena increase lah. Bila komitmen kita naik, coverage polisi kita pun kena naikkan lah. So maksudnya kena tambah. Okay, then it doesn't end, kita kena protect semua tu. So maksudnya semua aset kita ataupun komitmen kita tu kita kena protect lah. Okay, so contohnya macam protect income, protect kelangsungan hidup keluarga. So kalau macam kita tak dapat bekerja, kita dah standby belum? Kita punya protect income tu, maksudnya income kita tu dah protect ke belum? So kita kena fikirlah semua tu. Okay, so saya nak nasihatkan kat sini lah. Kalau macam ada ejen-ejen yang nak jumpa,
jumpa kita kat luar tu, even kita dah ada polisi ke, dah ada insurans takaful ke, kita belum ada takaful ke, kita janganlah takut nak jumpa ejen tu. Kadang-kadang contoh kalau kita dah ada insurans ataupun takaful, kita just cakap je kita dah ada, tapi kita janganlah tolak untuk ejen tu jumpa. Mungkin ejen tu untuk review kita punya polisi. Yelah, kita mungkin ambil dah lama dah, contoh 2 tahun lepas, tahun yang lepas. Kita masih ingat lagi tak polisi kita yang sekarang ni, yang kita dah ada ni? Biasanya kebiasaannya lah, bila saya jumpa klien, seminggu je saya tanya balik, dia orang dah lupa dah. So kita sebagai ejen pun kena remind jugalah, tapi majority kalau boleh jangan takutlah untuk jumpa ejen. Ejen ni tak makan orang pun sebenarnya. Okay, so alright, okay, so itu je lah tips saya. Daus, ada orang cakap love you Daus. Kepada orang yang kalau sana. Ada orang cakap love you tu Daus. Abang Z Okay, itu Smart Abang hari ni. lebih tu bang. Okay, terima kasih untuk perkongsian daripada Firdaus. Okay, so Izzah nak minta lagi sekali untuk share lagi and bagi love lagi untuk kami. Okay, so macam point, kita dapat point tadi, yelah, makin lifestyle ni berbeza-beza, betul tak? And then makinlah kita ada progress in life, makin bertambah komitmen, makin bertambah apalah hutang ke apa. So that's the reason kenapa idea Daus tadi kita takkan pernah enough coverage. Kan? Yes, sebab betul. kalau ada progress, kalau ada komitmen, kita kena review. Betul. Setengah orang yang takut kan, takut untuk jumpa ejen, takut untuk review, dah ada. Biasanya lah kan, yang kita selalu dengar. Jumpa ejen, jangan risau. Kalau kita tak nak, kalau kita tak rasa tak perlu, kita boleh consult kan, kita tanya apa yang diperlukan, apa. So jangan risau. Okay, sebab kalau kita jumpa ejen, percayalah kalau kita jumpa ejen ni mesti akan dapat something. Kan? Mesti Betul. dapat InsyaAllah. dapat something. Betul. Jumpalah, tak ada masalah. Okay, untuk jumpa. Alright. Okay, kita dah dengar dua point tadi kan. Okay, next korang dengar satu point pula. Cuba korang komen lah siapa nak dengar siapa pula. Kan, Salah. tak lama ni. Abang akan ransom. Okay lah. Tanpa membuang masa sebab kita tak lama, kita tak nak lah ambil masa yang lama. Kita teruskan dengan Khairul Fatasha. Okay, apa idenya tu Khairul? Ada orang request Akram tu. Macam mana ni? Boleh Oh, ada orang request Dekat Akram. benda. Sorry, saya Tak apalah, bagilah. Okay, Aldibar saya explain dulu lah. Okay, Assalamualaikum. Dan Okay. terima kasih semua yang hadir dan share pada hari ini. Terima kasih juga Stockholm Work From Home. Tips untuk memiliki takaful yang saya berminat untuk share pada hari ini adalah mengenai dengan keperluan kita bertakaful versus dengan kemampuan kita bertakaful tu. So keperluan kita bertakaful ni nak musim COVID sekarang ni saya rasa dah memang ramai orang yang aware lah dengan keperluan. Kenapa betapa pentingnya kita memiliki takaful ni kan? So mungkin dah ramai juga orang-orang awam di luar sana yang pergi jumpa dengan ejen-ejen, mungkin beberapa orang ejen dia compare dan untuk minta quotation lah. Jadi di situ saya boleh bayangkan yang akan ada ejen yang akan propose satu quotation ni yang harga caruman dia agak mahal. Dan bila berjumpa dengan ejen lain, ada ejen yang propose harga caruman yang jauh lebih murah daripada bajet yang kita ada sebenarnya sekarang kan. So tips yang saya nak bagi pada hari ini adalah kita suggestkan caruman coverage yang kita nak ambil itu adalah 10% daripada gaji kita. Okay? Let's say 10% lah daripada gaji kita dengan konsep yang mana kita asingkan 10% daripada gaji itu untuk buat takaful. Dia akan menyelamatkan 90% daripada keseluruhan daripada gaji kita bila berlaku musibah kewangan. Maksudnya kita dah prepare sesiap dah, kita dah tawakal kan. Usaha lepas tu tawakal. Okay? Tapi secara realitinya, saya pun sendiri bila saya suggest buat quotation untuk bakal klien saya, tak ramai lah yang akan terus berkata, okey harga ni baik ni. 10% daripada gaji aku ni aku mampu cara setiap bulan ni. Kan? Okay. So nasihat saya di sini adalah mungkin kerana ejen tu peramah, ejen tu mungkin bagi hadiah ke apa-apa, kita terus bercakap je kan walaupun harga caruman tu sebenarnya adalah di luar kemampuan kita. Yang penting di sini kami sebagai ejen ni tak nak
klien kita ada caruman, dah bayar 2-3 bulan, tapi bulan keempat dan seterusnya, kita dah tak mampu bayar. Maksudnya kami tak mendatangkan apa-apa benefit kepada klien tersebut kan. Itu yang kami ingin hindarkan lah. So dari sini, walaupun ejen tersebut ada suggest quotation yang jauh lebih murah ataupun lagi mahal, sebenarnya setiap sen yang kita bayar adalah untuk setiap benefit yang kita dapat. Plan takaful yang mahal ni maksudnya banyaklah benefit yang dia akan dapat. Versus dengan quotation yang murah ni, maksudnya less lah, kurang benefit yang kita akan dapat tu. Tapi yang penting adalah setiap sen yang kita bayar akan mendatangkan kita benefit lah dari segi perlindungan takaful tu. Okay. Sekejap nervous juga dah lama tak live ni. Jadi kalau saya sendiri pun bila kita dah bagi quotation berdasarkan guideline yang kita pegang, so lepas tu kami akan dapatkan feedback daripada klien ni sama ada dia ni betul-betul mampu ke untuk mencarum banyak ni kan yang kita, walaupun coverage 1 million ke memang gempak gila kan. Okay, jadi kita dapatkan feedback daripada klien ni, kita kita bedah siasat. Soal siasat dia orang punya komitmen kewangan sekarang sebab lain dia orang punya lifestyle, lain dia orang punya rasa. So setiap orang kami tak boleh propose quotation yang sama dan juga mengharapkan dia bercakap ya kepada quotation yang sama tersebut lah. So itulah peranan penting sebagai seorang ejen lah. So kepada orang luar sana yang ingin mendapatkan takaful, anda sepatutnya menggunakan ejen ni baik-baik, dapatkan consultation yang lengkap lah daripada dia orang. So kalau ejen terbaik kan, bagi tu terus cakap ya. Kalau boleh bukan macam tu lah. So kita kena faham apa yang kita dapat untuk setiap sen yang kita bayar tu. InsyaAllah. Alright. Kita cakap lagi sangat ya. Okay, thank you Khairul. Okay, So dapat Khairul. tak point Khairul tadi? Ya. Dapat Komen lah, komen yang kat bawah tu tak nak komen pun. Senyap je. Simple. Contohlah, pergi jumpa ejen A cakap, takaful awak 300. Alamak, ejen A 300, apalah pergi jumpa ejen B lah sebab ejen B 100.5 je. Kan, lagi murah. Kan, sebab kita kena tahulah. Tak kisahlah mahal ke murah. So actually, everything yang kita bayar lah. Kita adalah bayar setiap benefit. Kalau 300, of course 300 lain. Beza dengan yang 100.5. Mesti berbeza. Okay? Alright. So, kita dengar Khairul, kita dengar Firdaus, kita dengar Siti Norlia. So, sekarang rasanya turn saya pula lah kan untuk bagi satu tips daripada saya. Okay. So, macam saya lah, kebanyakan klien yang datang, bukanlah kebanyakan, ada klien yang datang, kadang-kadang dia datang, dia tanya kita and then dia kata, okay lah, saya masih compare. Okay, saya masih compare, saya nak tanya yang pula. Okay, tak kisah tau, tak kisah untuk compare. Boleh, kita semua ada hak, kita ada hak untuk compare. Tapi, janganlah compare terlalu lama. Kan, jangan compare terlalu lama sebab each company, every company dia ada marketing yang berbeza-beza of course. Okay, tapi kena ingat even tak kisahlah company yang berbeza-beza ni all regulated and monitored by bank negara. So roughly kurang sama saja. Tak adalah beza yang terlalu tinggi rendah, tak ada. Semuanya sama. And first jangan terlalu compare company. Yang kedua, bagi saya tips daripada saya adalah fokuslah more kepada agent. Okay, fokus more kepada agent. Kita find an agent yang kita boleh work with. Okay, yang kita boleh work with, yang kita boleh trust. Okay, itu yang terbaik. Jangan fokus too much dekat company. Sebab because end of the day, having something is better than having nothing. Okay, kan kita compare. Lepas tu kita pun tak tahu, kan? Kita pun confused dah. Last okay lah, tak apalah, lupakan sekejap, put aside, kita jalankanlah kehidupan biasa. Betul. Jangan terlalu lama untuk compare. So itulah tadi, jangan terlalu lama untuk compare. Saya carilah ejen yang kita trust, yang kita percaya. Sebab if kita spend too much time comparing, sementara kita compare tu, kita tak ada langsung beli kan. There's a risk yang kita ada risiko kat situ. So jangan tunggu lama-lama, jangan keep comparing. Macam saya cakap tadi, all monitor and regulate by bank negara. Okay,
Tengok yang okey, Harith masa tadi kita cakap kita mampu kan, tak lebih 10% daripada kita salary sebab kita faham. Kita ada lagi kan kepentingan lain, kita ada lagi komitmen lain. Kita tak nak lah disebabkan komitmen lain tu nanti terkesan pula kita minta tambah. Okey, itu adalah tips daripada saya lah. Okey, tengok sekejap. Pukul berapa ni? Lama tak? Okey, masih ada masa. Okey, dah dengar daripada kami semua. Bukan, belum semua lagi seorang. Janganlah. Saja ni. Sajalah. Okey, kita dengar daripada 4 orang daripada kami. So kita lagi seorang, Akram. Okey, Akram, apa tips daripada Akram? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Izzah. Okey, sebelum tu saya tengok ni belum ramai lagi yang share ni sebenarnya. Belum Tak ramai ni. So that follower boleh tahu kan. Ramai Ni. orang boleh tahu. Harapnya kita harap sampailah dekat orang-orang yang mungkin tak ada masa kan untuk nak ni apa nak belajar pasal takaful. So share lah, minta tolong share. Lagi-lagi lockdown ni kan. So semua info insyaAllah kita cuba sampaikan. Okey, baik. So apa yang saya nak share kat sini? Semua share 4 point tadi. So saya point yang kira terakhir lah. Okey, point yang terakhir ni adalah di mana setiap orang perlu faham 4 elemen penting. Okey, dalam takaful ni dia ada 4 elemen. Elemen yang pertama adalah bahagian basic. Basic ni terbagi kepada 2 bahagian. Okey. Pertama adalah meninggal dunia ataupun cacat kekang roh. So ni dalam basic tu lah. So dari segi basic ni dia nak punya orang panggil insert ataupun jumlah perlindungan yang bersesuaian. So kawan saya ada beritahu tadi. Okey. Dalam tu kemudian kedua adalah pampasan sakit kritikal. Dia bergantung kepada polisi. Ada yang 36, ada yang 42, ada yang 43. So ada yang saya jumpa 45. So bergantung kepada setiap polisi. So tu kena ambil tahu juga pampasan yang dari segi perlindungan sakit kritikal yang bagaimana. So mungkin kalau wanita yang punya, untuk wanita mungkin polisi ni berbeza daripada polisi yang biasa. So dari segi pampasan untuk sakit kritikal. Tu poin kedua dalam elemen. 4 elemen penting. So yang ketiga, elemen yang ketiga adalah medical card. So medical card ni lebih kepada rawatan hospitality. So apa-apa sahaja yang melibatkan hospitality tu berada dalam medical card. Dia tak bercampur dengan pampasan sakit kritikal ataupun cacat kekal dan menyeluruh. So dia lebih dalam hospital saja. Walaupun ianya melibatkan kecederaan yang ringan. Contoh kecederaan ringan tu biasanya abang-abang rider kita lah. Kan, mungkin dia bawa motor tersepak batu. Jari dia biru, bengkak. So dia boleh pergi klinik, so dia boleh claim di dalam medical card sahaja. So dia tak claim dekat part pampasan kritikal ke atau TPD sebab dia boleh berjalan lagi. Okey, kemudian elemen yang seterusnya adalah dia bukan elemen boboiboy Okey. Okey, elemen yang seterusnya yang keempat adalah pampasan kemalangan. Pampasan kemalangan ni okey, dia dalam tu ada cacat kekal dan menyeluruh disebabkan oleh kemalangan. Ada juga anggota yang putus. So ni dia general, dia ada ikut polisi. Ada daripada dalam tu dia ada jadual. Jadual dia dari segi berapa persen yang boleh dituntut melalui pampasan kemalangan tu. Sebagai contoh, contohlah kita rajin memasak dekat dapur, potong ayam, terpotong jari. Contoh. Satu ruas je. Kebiasaannya dalam polisi dia ada 5%. Contoh kita masukkan pampasan kemalangan tu adalah 20,000, so 5% daripada 20,000 je boleh claim. Tu yang kena faham, betul-betul faham dalam elemen yang penting dalam sebelum memiliki sebuah takaful. Okey, so contohlah ada orang kata kenapa tak boleh claim, so kena faham betul-betul 4 elemen tu. Ada benda boleh claim, ada boleh tak claim tu berkait dengan 4 elemen tu. Okey, itu saja daripada sharing saya untuk 4 elemen yang penting tu. Okey, saya kembalikan kepada Izzah.
Alright, so thank you untuk point Akram tadi. So maksudnya dalam takaful ni kita ada banyak. Kita ada banyak je elemen-elemen penting, tapi kebiasaannya kita akan fokuskan kepada 4 ni lah. Kan? Pampasan kematian, pampasan cacat kekal, pampasan sakit kritikal, medical card and then accident lah. Accident sebab accident adalah benda yang yalah kita tak jangka, kan, unpredictable. Kan? So benda tu biasanya kebanyakan lah ramai yang ambil sebab yalah tak tahu bila, kan, kita takut untuk tu. So ada beza, pampasan is pampasan lah, kan, duit yang masuk kepada account, kan. Medical card dia just bayar dia dekat hospital. So ada banyak, tapi itulah 4 elemen penting yang kebiasaannya yang kita akan sarankan klien kita untuk ambil. Once ada budget, once ada maksudnya dah gaji dah naik ke apa, kita akan upgrade lah. Macam yang tadi, macam Firdaus punya point tadi, never get enough coverage, kan, macam tu. Kan, tahun ni mungkin kita perlukan yang macam ni. Tapi another 10 years, kan, time tu hutang banyak, time tu anak masih nak belajar, anak masih perlukan kita. Kan, macam-macam situation. So the best way is carilah agent, minta consultation. Okay, and ceritakan saya macam ni and insyaAllah lah agent akan consult yang terbaik untuk kita semua. So itulah dia 5 point daripada kami yang harapnya dapat membantulah anda-anda di luar sana untuk memiliki satu plan takaful lah. Sebab kita faham sekarang dengan pandemik, dengan mungkin ada yang terjejas, kan, mungkin macam-macam lah, macam-macam situation. Tapi dalam masa yang sama takaful pun sangat penting, betul tak? Kan, so macam mana nak manage everything. So jangan risau. Macam tadi Carol punya point, just 10%, kan, just 10% daripada kalau tak boleh 10, kita tengok, kan, berapa yang kita boleh, betul tak? Kan, so macam so semulah Betul. yang 5 tadi Betul. harap dapat membantu anda semua. Okay, so kalau sekarang dah 3.57 so kami janjikan hanya 30 minit sahajalah daripada kami. So ada tak any Q&A daripada anda semua? Tu ada tu. Apa tu? Pada daripada Z daripada Z saya baca daripada Z. Okay. Dalam keadaan sekarang Baca dan jawab, dalam keadaan sekarang apa yang terbaik untuk orang yang tak ada lagi medical card? Kenapa? Apa yang terbaik? Okay, siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab ni? Volunteer? Dalam keadaan sekarang. Okay. Alright. So dalam keadaan sekarang, sorry soalannya, apa yang terbaik? Apa yang terbaik untuk orang yang tak ada lagi medical card? Kenapa? Apa yang terbaik untuk orang yang tak ada lagi medical card? First thing first, dia dah tak ada. Kan? Maksudnya dia nak apply ke? Ke apa yang terbaik untuk orang yang tak ada medical card Dalam keadaan apa yang maksudnya dia okay, kalau faham. ikut soalan ni Secara general lah kan. secara generalnya kalau Okey lah. Okey, faham. So saya lah saya jawab soalan ni. Kita tahu kan isu-isu semasa rata-rata kita semua banyaknya kan, banyak tengok handphone, banyak tahu news kan. Apa yang kita tahu sekarang barisan hadapan dekat hospital sana memang sangat penuh. Sangat penuh. Kan, dengan katil-katil yang tak cukup, dengan frontliner yang pun ialah penat kan. So bila keadaan sekarang, bagi saya lah menjadi kepentingan dan keperluan bila kita ada medical card, at least penyakit yang bukan COVID, insya-Allah kita boleh refer kepada swasta. Maksudnya kita memiliki satu plan takaful so that sakit yang bukan berkaitan COVID ke apa, even COVID pun ada hospital swasta yang dah terima. Tapi kena ada medical card dulu. Okay? Kena ada perlindungan dulu. So itulah dia. Bagi saya lah, itu pandangan saya. Harap menjawablah soalan tu Okay, so next ada lagi tak? okey, kalau soalan seterusnya ni daripada Kak Supiah Kasnan ni. Ni. Sekarang time COVID. Kerja tak menentu. Ramai nak ambil tapi takut tak mampu. Macam mana? Ada tips tak? Okay, Carol, ada tips ke Carol? Tadi Carol punya ni, dia punya isu tadi ni, point dia. Ada tak tips dia? Ada request daripada fan Abel Daus ni, nak Firdaus ni jawab. Macam mana ni? Boleh ke? Betul. Okey, boleh. Tak apalah. Okay, so soalan dia Mungkin- kerja tak mungkin menentu, Abel Daus ramai jawab nak kemudian. ambil. Ke Abel Daus nak jawab je? Okay, Abel Daus lah. Kita bagi Abel Daus, Carol lah. Okey, Abang Carol jawab dulu.
Okay. Siapa jawab dulu ni? Right. Mana? Nah ni tempat ni ada fans Abel Daus ni. Okay, since ada request, kita biasanya akan memenuhi request lah, Daus. Silakan Daus. Okay, boleh. Okay, so soalan dia, kerja tak menentu, ramai nak ambil tapi takut tak mampu. Macam mana, ada tak tips? Okay, so untuk takaful ni sebenarnya boleh je kita ambil ikut bajet. Okay, kalau contoh let's say lah gaji dia 1,000. Okay, kalau gaji 1,000 dia dah takut nak ambil takaful. Okay, cuba kita bayangkan kalau 1,000 tu kita dah tak dapat lagi setiap bulan. So kita nak takutkan ambil RM50 sebulan ke takut hilang 1,000 tu. So sebenarnya depends pada kita lah. Sebenarnya kita masih boleh bincang dengan ejen kita berapa yang kita mampu. Sebab untuk takaful ni kita bukanlah untuk bebankan. So dia bukannya untuk, dia bukanlah komitmen. Sebenarnya dia asset yang macam tadi kawan kita cakap kan. So dia asset untuk kita. So at least ambil lah sikit daripada tak ada. Walaupun RM50. So harap dapat bantulah jawapan ni. Okay, so betul tak? Ke abang nak kupas lagi? Okay lah. Betul-betul. Sebab sekarang kan masa COVID pun kerja-kerja kat luar pun ada yang lay off semua kan. So kita faham lah. So tapi first step yang kami nak sarankan kepada semua adalah jumpa ejen dulu. Memang ejen-ejen di luar sana ni tak kira company mana pun mereka telah diperkasakan dengan knowledge lah. Sebab semua betul. Semua plan takaful ni dia bukan straightforward. Dia kena customize kepada keperluan dan juga kemampuan kewangan tu. So bila kita jumpa ejen tu kita tak perlu takut. Kita just jujur kita saving ada berapa sekarang, kita punya komitmen ada berapa sekarang, kita tengoklah apa yang dia boleh suggest lah. Okay. Alright, thank you so much. Harap membantulah kepada Puan Supia Kasnan. Okay, Daus dan juga Carol untuk jawab soalan tadi. So basically sama kan, jawapannya adalah jumpa ejen, kena jumpa ejen, minta consultation. Sebab biasanya kita akan tengok surplus. Kan kita tengok surplus kan, okey tak okey apa semua kan. And then kita tengok apa yang important, apa yang not important. Kan? Kalau yang not important ni kita still nak teruskan, apa consequences dia pula kalau kita tak ada plan takaful. So macam tu. Ada banyak yang kita akan ambil berat and kita akan bagi consultation tu dan anda sendirilah yang akan buat decision. Okay? Alright. So kalau tak ada apa-apa, ada lagi ke yang lain? Macam tak ada ya rasanya. Okay. Thank you for watching. Thank you kita for boleh joining. sambung pada next session lah. Okay, betul. Thank you for watching. Thank you for joining. Harapnya next kami punya The Pill Show ni akan dapat sambutan lah daripada anda semua. Okay. Sebab insyaAllah lah kami akan konsisten untuk memberikan awareness yang macam ni kepada anda semua lah. Since PKP, since yelah tak boleh jumpa apa semua kan. Harapnya membantu anda semua. Okay, sekian daripada kami. Harapnya tips kami membantu. So, jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi semua. Bye. Bye. Jangan lupa share dan share. Alright. Subscribe je tak boleh. Belum lagi. Okay, bye. Bye.